Okay, hello, Assalamualaikum. Check dulu, takut nanti buang masa. Okay, balik pada semalam, saya tak akan explain pada teori. Saya akan explain technical saja. Apa kita punya technical strategy. So, nombor satu, Assalamualaikum semua. Nombor satu, kita ada mark big movement at daily line chart. Minta maaf banyak-banyak tentang tulisan saya. Nombor 2 kita ada control H4. Control ni apa kita nak tengok lah. Apa kita nak control, kita nak control breakout kita, breakout SNR, dan juga confirmation. Salah ejaan tu, kita padam. Misal kita padam, kita bukan pemalas. Saya bukan pemalas, tapi tulisan saya memang buruk daripada kecil. So sorry. Nombor 3, kita ada wait for price to come back. Bila nombor 3 ni dia suruh kita biar price tu datang balik situ. Tak semestinya kita kena entry, guys. Biar je datang tu situ. Nombor 4 baru kita ada entry ataupun kita ada decision. Faham tak? Entry. Ada you entry kalau trend, kalau you target sell, lepas tu you entry sell, ataupun kalau situ kawasan tu tak bagi confirmation sell lagi, decision lah. You want to stick to your sell or you want to let it break. Tunggu confirmation lagi satu. So nombor 1 tu, kita balik nombor 1 is big movement. Apa itu big movement? Big movement macam ni lah. Okay, this is big movement. Contohnya kalau kat daily. Okay, because nanti kita nak mark zone kita kat daily. Okay, ini tengok dia turun sampai sini, dia reject dengan pergerakan yang besar. So ini big movement. Kemudian sini dia reject, dia sampai sini dia reject dengan pergerakan yang besar. So ini big movement juga. Sampai sini dia reject dengan pergerakan yang kecil, bukan big movement. Sampai sini dia reject pergerakan yang kecil. So sini bukan big movement. Sampai sini dia bergerak dengan pergerakan yang besar. So sini big movement. Sampai sini dia reject dengan pergerakan kecil. So sini bukan big movement. Sini reject yang besar, big movement. Reject yang kecil, bukan big movement. Sampai sini dia reject yang besar, ini big movement. Sampai sini dia reject yang besar, ni big movement. Faham? Sampai sini dia reject dengan kecil, bukan big movement. Dia reject dengan besar, big movement. Dia reject dengan besar, ni big movement. Dia reject dengan kecil, ni bukan big movement. Dia reject dengan besar, ni big movement. So ini je tempat-tempat yang big movement saja you akan marking zone you. Contohnya kita buat zone. Kalau kita marking zone kita macam ni kita buat. Bila price datang kita nak tunggu macam tu. Bila ada bentuk macam ni dekat daily, you akan mark benda-benda ni je. Faham? Jangan mark benda lain. Faham? So this is how you gonna mark your first zone lah. So nombor 1 ni sangat penting, sebab kalau korang salah marking, salah faham, korang akan gagal segala-galanya. Faham Nak belajar, nak betulkan kesilapan pun susah, nak cuba jadi pandai pun susah. So kekal macam tu saja. So please make this pentingkan benda ni Pakai mata elok tengok, you mesti akan faham kenapa boleh dikatakan itu sebagai sebuah big movement. Ataupun just follow this. Nanti kita validkan big movement kita. Jangan risau. So nombor 2, kita ada control structure at H4. Okay, so control structure ni simple. Bukan simple lah. Ibarat macam ni. Let's say okay. Aku kena lukis kotak sendiri lah. Okay. Let's say
apa kita nak tengok tadi? Kita nak tengok H4 control, breakout. Okay, first kita H4 control, breakout. What is a breakout? Okay, kita buat contoh untuk you. Misal, okay, example kita tulis contoh. Ni adalah resistance. Okay, ni saya bagi satu contoh resistance. Nanti untuk buy tu balikkan je. Jangan tanya benda-benda yang tak penting lah sangat. So, ni satu candle bullish. Dah masuk zone. Patutnya zone resistance ni untuk sell. Tapi price terkeluar. Okay. Okay. Kalau macam ni gaya, you see, you ada 1 candle, 2 candle, 3 candle yang bermula keluar daripada zone ni. 1, 2, 3. Kalau candle keempat belum, kalau candle keempat sudah masuk balik dalam zone ini not breakout. Okay, faham? This is not a breakout. Okay, macam ni. Satu lagi contoh. Okay, sama juga. This is your resistance. Okay. Okay. Ini kita tengok 1, 2, 3, 4. Masih belum masuk zone. Jadi ini 4 candle terkeluar ni tak masuk zone. Ini kita boleh katakan sebagai sebuah breakout. Faham? So, you boleh ready for buy. Faham tak? You boleh ready for buy. Faham tak? Resistance ni telah ditembus. Macam saya cakap dulu. Resistance. Break. Focus. Buy. Tapi buy kena kat support. Sama juga pada support. Support. Break. Focus. Sell. Tapi sell kena kat resistance. Ayat ni kalau you guys faham betul-betul, you akan nampak you akan improve gila-gila in your trading. So, nombor 2 SOP sudah settle. Control H4 breakout. Ini topik breakout untuk step number 2. So, sekarang kita pergi ke confirmation. Yes. Kita pergi ke confirmation. Okay.
confirmation. Confirmation pun di H4. Okay. Confirmation still sama. Let's say ni adalah resistance. Resistance for sell. So apa yang kita nak lihat di dalam zone daily big movement kita dekat H4 adalah confirmation candle. Perkataan ni adalah benda ni sebenarnya sebuah bentuk engulfing. Tapi saya tak nak you guys focus on nama engulf, sebab engulf ni dekat mana-mana chart, dekat chart bersepah. So saya nak panggil dia confirmation supaya korang fokus dan disiplin. Confirmation hanya di H4 punya zone dekat daily big movement. Faham? So when you find this, ataupun bukan find please jangan find. You kena ingat ni ni yang selalu orang akan gagal. Kita tak boleh jangan cari confirmation, tapi tunggu confirmation keluar. The puzzle is here. Okay, bila dah masuk zone kita, contohnya price dah masuk, price masuk zone kita, tu sebelum ada ni benda-benda ni dah ada contoh-contoh macam ni kan, sini. Sebelum ada ni candle-candle ni, contoh let's say satu senario, okay, macam ni. Baru ada ni, lepas tu tiba-tiba baru keluar next candle, korang dah tiba-tiba buat decision. Tapi next candle baru, belum lagi confirmation candle lagi. Faham? You kena sampai dia betul-betul siap confirmation candle tu, baru you boleh buat kerja you. Faham? So this is your confirmation candle lah, dua ni. Faham? So jangan buat benda-benda yang rookie mistake lah. Fahamkan ayat ni, jangan cari confirmation tapi tunggu confirmation keluar. Wait for it. DH4 satu batang ni 4 jam. So mungkin mengambil masa lah, bukannya sehari kat terus saya siap benda tu. Bila dah sampai zone tu mungkin 2-3 hari juga baru boleh masuk untuk entry. Faham tak? So bila adanya confirmation ni, apa kita nak buat adalah kita akan ambil atas dia, makan sebelah, dan kita akan buat satu garisan di tengah ini. Okay, ni dia kalau kat candlestick. Tapi nanti bila di line chart dekat H4, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Betul, nanti ada garisan tengah. Okay, dia akan jadi sini kalau dia H4. Faham? Line chart punya view. Always use line chart to analysis. Faham? So bila you ada benda ni, nanti di H4 dah siap buat macam ni, kita akan pergi ke M15. We will move to M15 once bahasa Inggeris sikit. Move to M15 once confirmation is given. Kemudian di M15 dia akan lihat seperti inilah. Dekat M15, okay, M15 akan lihat seperti ini. Dia confirm akan nampak macam ni. Okay, bila di M15, okay, so
bila di M15, kita akan nampak kenapa kita buat line tengah ni. Kita buat line tengah ni supaya kita tak fokus pada belah kiri ni. Kita nak fokus pada kawasan ini sahaja. Faham? So, automatically kalau kita nak cari sell, kita kena cari big movement sell lah. Faham tak? So, kita ada 2 zone dekat sini. 1 zone, 2 zone. Nampak? Bila kita ada 2 zone, dia akan jadi senario dia lebih kurang macam ni. Turun, Alhamdulillah. Ataupun macam ni, barai juga. Ataupun kadang-kadang ikut, kalau korang jaga korang punya money management, selamatlah. Lepas tu yang paling tak sedap ataupun tak bahagia bila macam ni lah terjadi. Ini sedih. So sekarang ni kalau saya ajar just nak trading pakai zone jenis ni tanpa ada confirmation untuk menandakan yang these 2 zones ni valid, trading will be very hard. Trading ni macam saya rasa tak complete lagi. Sebab kalau boleh saya nak trading bila saya dah makin saya cari saya cari kepastian. Sebab kalau boleh bila saya trading, saya nak mengurangkan risiko saya. Tapi dengan cara mudah lah. So ada cara je, mudah je. So first before we nak settlekan masalah tu, kita belajar teori ni dulu. Okay, this theory is, okay, let's say sini zone ni jaraknya is below than 30 pips. Let's say jarak dia below 30 pips. Kita sekalikan sahaja. Faham? Kita sekalikan je. So, lepas tu kita akan ada SL from the highest kotak yang from line kotak ni, the last line ni highest 10 pips sahaja. So maksudnya jika price dah kena SL, let's say dah kena SL, hormati SL anda. Janganlah, tolonglah, serius, janganlah. Okay, hormati SL anda. Okay. So, tapi kan saya sebagai trader kan, saya tak cakap pasal orang apa, saya cuma cakap pasal diri saya. Saya kalau boleh, saya nak tahu macam mana saya nak validkan benda ni supaya memang saya tahu saya akan mengurangi floating ataupun saya akan entry kat tempat yang sebenar-benarnya yang area dia nak jatuh. So ada confirmation nanti after this, because why? Sebab korang bayangkan kalau saya kan entry kan, saya dah lah bukan suka tekan full margin. Saya punya account besar, jadi saya boleh letak lot besar lah, equivalent to my account. So contohnya price datang sini, lepas tu saya pakai je letak, contohnya letak PO ataupun masuk zone sekadar masuk zone kan, masuk zone sekadar masuk zone. Saya floating, contoh saya entry kat area sini. Contohnya kan saya entry area sini, lepas tu dia punya floating tu dia jalan waktu macam tu. Saya terpaksa hold mengharapkan dia jatuh, atau kemudian mungkin dia jatuh lah. Jatuh. Tapi kadang-kadang bila kita dah di mental state dekat area sini kan, lepas tu kita dah entry area sini, jarang lah, I mean like it's dah macam a game of chance, dah macam gambling bagi saya. Dah macam floating pula, lepas tu dah mula tak senang, duduk tak senang apa. So sekarang the next topic after this is before we go to entry, ini masih di dalam topik confirmation dan wait for price to come back dalam zone yang kita sedang borak ni lah. So sekarang ni yang bab depan ni, topik yang seterusnya is pasal entry. Saya nak kita nak ajar ataupun kongsikan lah, bukan ajar, saya ni bukan cikgu pun. So saya nak ajar macam mana kita nak
nak valid kan this zone as an accurate zone. Faham So sekarang kita pergi ke bab entry. Bila kita pergi ke bab entry, bila ke bab entry, kita akan entry with another confirmation. Entry with another confirmation. Tetap SNR. Tetap SNR. Dia tak ada pakai another Vivo ke apa ke. Okay, tetap SNR. Tak ada nak pakai Vivo ke, Trendline ke, apa-apalah. Istilah SNR. Cuma ada identification. Kita pakai confirmation SNR juga. Dan ini is SNR juga. So, perasan tak korang ni kan? Kita tengok. Kalau korang tengok ni Here got Samsung, Shopping Mall, got L'Oreal, got Levi's. If you think you had a tough week at work, imagine what it was like to be a stock trader in one of the most... Nampak ni? We're about 15 minutes into the Diorang tak trading ada lah day, trade pakai and SNR the ke volatility apa is still there. ke. Diorang trade pakai order. After a quick interview Sebab for a British TV diorang tak ada station, trade lah bagi a kita news sebab bulletin, diorang big player. the fewest Diorang unemployment ni yang claims in menggerakkan 4 market. months. Diorang ni yang diorang On ni this lah day, yang trading was membuatkan twice as market heavy ni as bergerak. normal. Dan kita hanya sebagai trader The kecil-kecil ni market surged 390. kan, kita sebagai trader kecil-kecil ni, kita kena follow diorang. Bukannya kita yang rasa ke market nak pergi mana. Kita kena follow the trend, follow the trend. So kita kena think like a big player, like a big bank. Kita kena think like a bank, because kita faham kalau kita nak trade, kita kena fikir macam mana bank dekat. Kita kena expect mana bank nak letak harga, betul tak? Mana bank nak letak order diorang. Sebab 0.01 tak besar, tak mampu gerakkan market. 100 pun tak besar, tak mampu gerakkan market. 1 juta macam ni boleh gerakkan market. Ni besar. Faham So bila kita faham tentang yang kita selalu cakap tu, market yang ni, yang gerakkan market ni big player. Tapi kita entry tak macam bukan big player. Kita entry kat setup kecil-kecil. Kita tak entry big player. So entry big player senang ke? Entry big player yang adalah macam contohnya macam ni lah. Okay, break. Resistance dah break, menandakan dia suruh buy. Tapi buy lah di support. Macam korang akan entry buy kat sini. Betul tak? Sebab korang tak think like a bank. Bank akan tipu kita untuk bagi tahu buy sebab resistance dah pecah. Tapi dia buy tetap di support. Sampai sini fly. Faham? So sekarang kita belajar confirmation yang mana kita nak tahu, this is bank trade. Bukan bank. This is bank setup. Ataupun ni big order, big movement kami. Big movement. Kita nak entry kalau boleh big movement. Yang gerak pancut. Senang. 40 pip, 50 pip. Easy. Faham? Kalau kat gold pun jalan 100, 200 pip. So, kita akan panggil, apa yang kita belajar ni adalah SNR confirmation. Ataupun dipanggil oleh Dira the Gold Digger retracement type. Yes, retracement type. So dia punya konsep ataupun teori macam ni. Contohnya, okay, ni adalah resistance, ni support lah, betul. Price telah menembusi support kita, betul. So bank ataupun market dah bagi tahu kita ready for buy.
ready for sell. Ready for sell. Sebab support dah tembus. Ready for sell. Tapi kadang-kadang kita dah tahu, oh kalau sell kita kena tunggu dalam ni nak sell. Tapi kadang-kadang dia dari sini dia menipu kita. Menipu orang-orang yang tak sabar ni, yang sap. Alamak, jatuh lah guys. Okay. Lepas tu korang pun ingatkan, oh dia dah tak ambil dah atas ni. Dia dah lupakan yang ni. Tiba-tiba sap. Pam. Jatuh. Wahoo, yehu, sting aku. Full margin, datang balik. Entry lagi. Kononnya kat sini lah. Lepas tu tiba. Yeah, zam, naik. Allah. Zap. Naik lagi. Okay, sampai sini. Layer guys, sampai sini. Sampai support. Konon-konon SBR. Yahoo. Zas. Ini yang memang akan terjadi ya. Ini memang yang normal daily life kita as a trader yang kita terkena lah. So, bank tipu kita macam ni lah. Sebelum dia nak entry order dekat sini, this zone, dia perlu collect capital. Kat mana dia nak collect capital? Dia nak kena collect capital daripada trader-trader bodoh lah. Trader-trader yang tak sabar, impatient, don't know what they're doing, don't know where they're in. Dia ambil duit dulu. Dia ambil duit korang kat sini, dia ambil duit korang kat sini, korang full margin kat sini, lepas tu korang layer sini, lepas tu korang buat macam-macam kat sini. Ending dia buat sini lagi. Lepas tu sampai sini korang cut loss, dia ambil semua duit korang. Dah sampai sini korang ingat korang punya stop loss area sini lah. This is your stop loss lah. Korang pun mungkin ada stop lah, ataupun ada market punya tu lah. Ada macam cakap ada SL korang ke kan. Okay, SL korang kat sini. SL korang kat sini. SL bank collect SL. Sampai sini jalan. Korang pun sedih. Dah collect SL, bantai buy pula. Tunggu dah collect SL. Oh, support semua dah break. Kita bantai buy. Kita bantai buy kat sini. Bantai buy. Bye-bye. Faham? So, ini namanya market manipulation. Faham tak? Market kena tipu kita lah. Market nak kumpul duit apa semua, dia tipu kita lah. Dan dia tipu ikut pergerakan-pergerakan ni. Faham tak? Pergerakan retracement type ini. Faham tak? Dia tipu kita supaya kita tahu yang price semua nak datang balik dekat area atas ni. Tapi bila dia buat macam ni, bila dia bergerak macam ni, kita tertipu lah. Tak sabar. Ending kita miskin. So, this is what I told you, that support, break, focus sell. Tapi jangan sell dekat support. Jangan sell kat support. Sell dekat resistance. Faham? Sell dekat resistance. Faham? So, bila ada macam ni, pom, datang sub. Bukannya benda ni patutnya sini, price ni at least lah. Nak kita tahu price mesti sell kat resistance baru boleh sell. Tapi sekarang ni dah lah tak sampai resistance. Sampai yang support break ni pun tak sampai. Tak sampai. Terus jatuh. Ini dipanggil sebagai term ni kita panggil miss. Missed. Ini kita panggil deep. Deep. Sini ada dua. Accurate ataupun deep. Kenapa kita panggil miss, deep, apa semua ni? Okay, simple. Bukan simple lah. Dia tak ada betul salah panggil apa pun tak apa. Tapi Dira apa panggil ni sebab saya dan guru saya lah ajar. Dia ajar saya bahawa miss ni menandakan yang this is valid. Miss. Faham tak? Patutnya price kena datang sini baru boleh jatuh. Sekarang ni price bukannya takat sampai sini, tak datang, tak sampai pun terus jalan. So ini is what we call miss. Faham? The first one is called miss. Selepas miss is deep.
Kenapa itu panggil dip? You bayang lah. You target sell. Okay. You sell, pam, jalan. Okay, sell, okay. Dip. Tertipu. You dah tenggelam. Tengah tenggelam. Sampai sini, Yahoo, sell, tenggelam. Tapi you tak sedar. You tengah tenggelam. You tak sedar yang you tengah tenggelam. You are in so deep dalam trap dorang. You are deep inside their trap. You tak sedar. And then bila sampai sini, oh damn, you masih deep lagi. You kata tak apa. You bukannya kata nak cut loss. You kata tak apa, sini. You kata sini. You kata sini mesti sell. Sini mesti sell. Kemudian sampai sini, alamak, break. Faham? Kita dah betul lah, kita dah kena deep dalam dia punya perangkap market. Sampai sini kita cut loss, kita bantai buy sebab nampak ada break out ni. Nampak ada break out. Betul. Price datang sini, jatuh, korang pun entry, buy. Esoknya korang buy. Faham? So atas ni dia ada dua. Kenapa dia panggil accurate dan kenapa dia panggil deep? Kerana kalau korang entry sell, ataupun wholesale korang, tak apa, because this is accurate zone. Tapi kalau korang tukar cut loss apa semua dan korang tukar kepada buy, korang masih kat deep balik. So this is what we are learning lah for trading. Okay, please always follow. Jangan pakai miss deep saja to trade. Mesti daily H4 15. Ini confirmation selepas dapat confirmation candle di H4. Perlu diingatkan, kalau confirmation keluar kat daily, let's say, kalau confirmation daily move to H1. Okay, done. Okay, now kita pergi ke chart lah. Okay, kita pergi chart. Okay, first saya payung history dulu. Payung dulu. Saya sekarang nak ajar korang, nanti lepas saya explain ni, saya ajar korang macam mana saya boleh buat. Ni yang deposit 2000 ni sebab saya deposit 10 tu daripada akaun dekat akaun broker lain. So ni saya deposit ni start dengan daripada saya dah grow jadi 2000 lebih. Tapi saya tunjuk akaun 2000 lebih dalam 2 hari saya jadikan 20,000. Tapi start dengan 10 USD dekat akaun lain. Okay, faham? So you tengok dalam satu hari, you tengok I dapat berapa setup. I tak nak kira, tapi semalam I dah kira. I traded 36 setup dalam masa 2 hari. Dan I mampu grow 2000 ni jadi 20,000 USD lah. So kat sini I nak tekankan bahawa you kena faham macam mana I boleh trade 34 setup ke 35 setup dalam masa 2 hari and profit sebanyak itu. First, nanti ajalah. Okay, first korang tengok macam ni. Ada loss, tak ada masalah, ada loss. Tapi dia tak untung. Loss pun besar-besar kak. $50, $100 kak. Loss. Loss. Sekejap. Loss. Saya loss dalam 34 setup tu, saya loss 9 setup. Okay lah. Dalam 70% win kot. 70% win pun tetap. Aduh babe. Nampak? First day no loss. Second day ada loss. Second day ada loss. Sikit-sikit sebab eager kan. Ni. So okay. Now we go back to SOP lah. Kita cari pair GBP pun okay kat ni. Okay, first kita pergi ke daily. First daily mark big movement. Okay, big movement. Okay, korang kena ingat bila kita fokus daily. Okay, bila fokus daily, korang ingat korang fokus pada
yang terdekat ini. Janganlah korang fokus macam sini big movement, company marking pula. Sini memang big movement, tapi janganlah fokus pada yang sini, nearest. Bukan current price tapi nearest. So kat sini kita ada satu big movement. Kalau kita, I kena buat tunjuk you from line chart sebab nanti you tak faham. Okay, sini ada area big movement. Kalau kita belajar ni, area ni big movement, nampak ni big movement sini. Tadi pun kita belajar yang ni pun big movement. Mak je siap-siap buat yang terdekat, tapi jangan nak buat dekat sangat. So yang ni, untuk ini big movement ataupun sini. Okay, nampak tak? Kalau kita fokus pada yang terdekat, sini ke sini saja ada 80 pip, 100 pip. Sini ke sini saja ada 120, 30 pip. So fokus pada yang terdekat. Faham? So bila kita dah mark zone kita sini, kita pergi ke candlestick. Pergi ke candlestick, kita betulkan, kita ambil highest saja. Highest. Kemaskan. Kalau zone dia besar lah. So bila zone besar, always tunggu at least betul-betul confirmation tu keluar. Okay, ni faham Okay, bila kita dah tengok kat sini yang kita tahu. Okay, sekarang price kat sini jam. Now dah ada confirmation kat daily. Nampak tak? Daily ada bagi confirmation candle, and I think dia dah jalan lah. Baru je jalan. Okay, mark the candle. Jangan mark yang lowest mark yang candle yang confirmation tu saja. Ambil highest lowest confirmation candle je. Okay, buat line tengah. So now dekat daily ada confirmation, so kita akan pergi ke H1 lah. Okay, oh ya, ada dah ambil Okay, now we have, kalau boleh, sorry, price keluar kat sini, start keluar. So kita kena cari big movement yang kat sini ke bawah. So kat sini kita ada banyak big movement lah. So kita ada 1, kita ada 2 terdekat. Bila kat H1 ni, ambil je nearest ni. Kalau kat M15 tunggu yang bawah sikit lah. Okay, zone ni nampak tak? Masuk. Okay, now kita tengok technical lah. Kita ada 2 zone. Ambil lowest je ke lowest je. Simple. Jangan ambil tu. Lepas tu kita betulkan kat candlestick. Okay, kita betulkan lowest sama lowest. Faham? Bila di sini saya akan delete. Tapi dia dah ambil Okay. Macam mana kita nak tahu yang sekarang ni, yang saya nak ajar ni, macam mana kalau kita tadi kan takat nak letak entry kita, cuba tu kita letak entry kita dekat PO kita kat sini ke, kita nak entry tunggu kat area sini ke. Lepas tu dia sampai sini dia terus jatuh, dia terus gerak. Macam mana kita nak elakkan benda tu supaya kita tak kecewa ataupun rasa kecewa ataupun gagal dalam percintaan? Kita nak pakai miss, deep, accurate, breakout, retracement, confirmation. Panjang sangat benda tu, tapi kita panggil, kita nak entry, kalau buy mesti ada breakout buy, betul tak? So kita nak tahu mana breakout kita. What is a breakout? Ataupun jangan fikir yang breakout yang dalam yang zone daily itu, jangan lain. Ini yang breakout smaller time frame ni. Time frame yang baby ni, time frame H1 ke bawah ni. Apa yang kita tengok apa yang breakout? Simple. Kita nak tahu macam mana kita tahu ada breakout. Kita kena tahu apa yang kena breakout.
Sebab kita kena tahu ada breakout dulu, baru boleh pakai miss deep accurate. Lepas dah cari zone daripada daily H4 and 15 H1 tu, lepas tu you dah dapat zone untuk you entry. Betul? You nak confirmkan sini untuk entry, you nak confirmkan ini untuk entry, you kena tengok ada breakout ke tidak. You kena tengok masa dia nak sampai sini ada breakout ke tidak. Faham tak? Ni ada breakout ke tidak, baru you tahu sini valid untuk tu. So sekarang you nak tahu. Masalah sekarang korang, bila korang tengok global time frame, korang tak tahu mana satu break, apa yang kena breakout. Alif, apa yang kena breakout? Simple. Kalau saya ajar, korang simpan ni elok-elok. Simpan kat dada. Yang kena breakout ni adalah, yang kena breakout ni kena highest dan lowest. Apakah itu highest dan lowest kalau dalam chart ni? Macam mana kita nak identify ini ke ini ke faham tak? Tidak. Simple. Senang kan? Kita simple aja Okay. Apa yang kena breakout? Macam mana kita nak identify highest or lowest? Sebab kalau korang kata highest adalah ini, macam saya ajar, kalau korang kata ni highest, ya ni highest, ya tak salah, tapi jauh daripada yang kita nak entry. Faham tak? Kita nak target entry bila dia datang sini, bila kita dah keluar confirmation apa semua kan kita kena ingat yang confirmation candle tu area sini dekat daily you. Faham tak? Confirmation candle tu sini. So apa yang breakout? Ada breakout ke tidak? Sebab baru boleh entry buy. Faham tak? So apa yang saya nak simpelkan, highest dan lowest ni kau nak cari senang ke? Korang pegang perkataan ni. Cucuk. Apa yang cucuk? Cucuk. Macam ni. Tengok tuan-tuan, cucuk. Cucuk. Break out. Cucuk kena break out. Entry kat bawah ni. Sekali lagi. Cucuk break out. Jangan entry kat sini, kat area cucuk. Entry kat area bawah dia, nearest support. So nampak tak? Kita dah settle resistance, pecah, fokus, buy. Tapi buy kat support. Pecah tak puzzle tu? Teka-teki yang saya bagi. So nak tahu mana highest, mana lowest, apa, sabar. Walaupun saya tengah shock sendiri buat video ni, sabar. Nanti kita bagi setup sell, jangan risau. Cucuk sebab ni highest kan. Cucuk kena break. Jangan entry kat cucuk, entry kat support. Boom, fly. So this is my setup. Ataupun ni adalah strategi saya bila saya trade. Bila saya nampak cucuk saya dah kena break out, confirm sampai sini, mesti buy pancut 100%. Tak kisah jauh mana ke apa, dia akan big movement. Dia akan bagi big movement. Lepas tu nampak ni, boom, dia bagi burst. Fly high to the sky. Nampak cucuk kena break. Jangan entry kat tempat cucuk. Entry kat support bawah dia. Entry, boom, pergi. Mesti akan fly. Dan no entry zone ni akan dijadikan tempat accurate yang kedua. Ni accurate. Lepas tu breakout selepas accurate adalah accurate. Lepas tu sampai sini dia breakout lagi, boom.
Nak confirm lagi, itu breakout. Macam mana Ali tahu itu breakout? Cucuk. Ada breakout. Jangan entry kat cucuk. Entry kat bawah dia lagi, nampak tak? Confirm. Lepas tu masuk balik sini, confirm dia naik. Confirm. Saya boleh cakap confirm lah naik. Tak percaya tengok minggu depan. So, cucuk. Ingat tu je. So, itu apa yang terjadi lah. So, jom kita cari satu setup sell. Yang terjadi minggu ni. GA, I think. TPO lagi. GU sounds good. Oh, GU dah ada. Nah, korang ni tak tegur. Okay. GU. Daily. Okay. First, ya big movement lah. Okay, big movement. Okay. Okay, sekarang yang kita tengah fokus is right here. Sebab sini big movement. Sebab kita big movement valid. Dan standby. If dia pecah, kita siap-siap letak sini sebagai big movement. Dan big movement terdekat, sini terlalu dekat dengan current price, so kita pakai yang sebelah ni sebagai big movement dia. Nampak? So sekarang kita betulkan zone dia di candlestick. So nampak? Tak break pun ni. Tak break. Tengok, nak tinggal punya confirmation tu kalau kita pergi H4. Berapa lama nak tipu kita. Dah masuk, tak bagi-bagi. Dah masuk, tak bagi-bagi. Dah masuk, dia bagi confirmation. Tapi mungkin tak ada miss deep accurate. Nampak? Lepas ada confirmation, mesti ada breakout dulu. Tak ada breakout, tak akan jadi. Percayalah cakap aku. So, saya tekan yang ni, nampak tak? Ada confirmation candle. Okay. H4 confirmation pergi M5. PM15 kita tengok. Kita dapat lihat. Nampak price keluar dekat sini. So kita akan cari big movement ke atas untuk sell. So kita ada dua. Kita ada satu, ambil kalau sini ambil highest tu yes. Faham? Okay, bila kau faham, kau nampak tak ni apa? Ni ada apa yang kena break out. Untuk baru nak start pakai MDA ni. Cucuk kena break out. Jangan entry kat cucuk. Jangan entry kat cucuk. Faham? Entry kat resist. Turn. Entry. Faham tak? Cucuk is your lowest. Breakout cucuk. Entry. Nak confirmkan lagi. Miss. Deep. Accurate. Breakout lagi. Accurate. Faham? Settle? Cucuk je bro. Okay. Done. So, bila kita tahu yang setup semua dah ada, cucuk breakout dah ada, miss deep accurate dah ada, confirmation H4 dah ada, daily resistance semua dah keluar ada. Apa lagi? Letaklah lot anda lebih besar daripada biasa.
Jangan, saya tak suruh full margin. Tapi kalau korang biasa 0.01, lepas tu korang dah ada macam-macam confirmation, buatlah 0.08. Lepas tu dekat sini dekat sini 0.08. Dekat sini tunggu ada breakout tak, cocok-cocok sekejap Okay, sini 0.08. Lepas tu nampak tak ni? Cocok-cocok, kena break out. Kena break out. Ya, nampak? Terlalu okay. Cocok-cocok, kena break out. Jangan entry kat cocok-cocok, entry kat atas dia. Sini kau letak lagi 0.08. Lepas tu setiap breakout selepas accurate adalah accurate. Sini accurate, sini accurate sebab ada breakout cucuk-cucuk. Lepas tu sini ada apa ni, support, breakout, pull back, accurate lagi 0.50. Accurate. Yang third tu besar sikit. Boom. Easy. Ni sehari dapat 100 pip, settle. So carilah setup ni. Dah sampai TP, make sure dah ada zone big movement korang. Dah sampai TP korang. Nampak ni. Nampak ni. Sampai TP korang. Nampak. Ni zone daily ni. This is your daily zone. Nampak tak? Dia masuk. Dia tak ada bagi confirmation. Faham tak? Ataupun confirmation dia saya, this is not confirmation yet lah. Faham tak? Sebab ini terlalu awal pada zone. Zone dia besar. Ni awal-awal, batu dia punya candle bukan close dalam ni ke apa. So that for me it's not confirmation sangat. Faham tak? Ini faham dah naik sebab confirmation sini. Nampak? Ni besar kan, dia dah kat dalam lagi. So ni naik kerana sini. Nampak ni. So sekarang we have to wait for another confirmation. Ni bukan confirmation lah. So ni pun bukan confirmation lagi. So it could go lower lagi. Until sebuah confirmation betul-betul dah keluar. Selagi tak ada, kita kena layan. So ni possibly nak sell, tak payah sell, just wait, layan. We should sell only here. Kita patutnya sell kat sini je. Tu tutup. Sampai sini tutup. Dekat sini pun dah cukup. Saya dah buat 20,000 ni daripada $10 ni. You tahu tak my plan sebenarnya apa? Saya dah enter sini. Sampai sini saya tutup lah. Saya tak ada nak layan. Buang masa. Bila sampai sini, saya terus tutup. Saya terus boleh fokus ke pair lain. Sebab saya terus fokus ke setup yang seterusnya. Saya tak ada buang masa saya. So itulah cara saya buat duit. Sangat-sangat laju. Sebab saya rajin dan saya cepat-cepat ambil TP, tak nak hold bodoh-bodoh. Saya ambil simple setup macam Euro JPY last week. Lot besar kat Okay, lot tengok. Sama je, saya boleh tunjuk my entry sangat disiplin, saya ikut je SOP saya. Okay, nampak? Sekarang ni kita baca storyline dia. Price datang zone ni, kita tak tahu apa. Kita tak tahu pun zone ni adalah zone SNR ke apa. Sebab bila sampai, tiba dia pusing dan dia jadikan sini sebagai support dia baru. Faham tak? Simple je. Sini mungkin ada SNR lah, tapi SNR yang time frame kecil H4 ke, ataupun this is weekly. Jom kita tengok. Ataupun this is very big weekly zone. Yes. Nampak? Kita ada weekly zone here. Nampak? Big weekly zone here. Nampak? So zone dia big. And kenapa kita tak boleh katakan yang ni sebagai zone? Sebab ni bukan breakout. Sebab dia masuk, tembus, masuk balik. So ni bukannya breakout. So that's why bila kita pergi ke H4, kita agak keliru. Bila saya pergi balik sini, kita pergi H4. Keliru tak? Tak ada, sebab yang ni yang kita nampak tadi yang besar kat yang weekly tak breakout tu adalah ini.
adalah ini. Nampak tak? Dia tipu kita situ. So that's why sini ada, kalau kata daily, dekat daily nampak ada confirmation. Faham? This ada confirmation. So kita mark the confirmation tu. Kita mark dan kita letak vertical line, tak nak mengelirukan kita. Okay, kemudian kita pergi ke H1. Pergi ke H1, ingat H1 ni zone besar. Okay, apa yang kena break? Macam mana kita nak katakan? Okay, sekarang H1 ada zone. Okay, H1 ada 2 zone tau. H1 ada 2 zone. Satu dengan dua. Saya tak tipu, ada 2. Okay, ada 2. So sekarang ni, macam mana kita nak validkan ini sebagai, macam mana kita nak validkan ini sebagai entry kita untuk valid untuk kita buy? It's so simple. First is tetap pakai benda sama. Nampak ni, this is called cucuk-cucuk. This cucuk-cucuk yang paling tertinggi ni telah ditembus. So valid untuk kita buy di support dalam ni. Sub, cucuk-cucuk, tembus, break, masuk balik support. Dan cucuk-cucuk, break, jangan entry kat cucuk-cucuk, entry kat support. Nampak? Dan saya akan Lepas ini stock ini jalan cerita je. Sorry. Lepas tu saya tahu sini, masa saya nak buy kat sini, kenapa saya boleh katakan sini buy? Hari tu saya buy besar-besaran kat sini, dekat area sini, sebab saya tahu yang sini telah confirm as support sini support jugalah, ataupun confirmation lagi. Kenapa saya tak entry buy di sini, saya entry buy saya dekat sini? Kenapa? Sebab ada confirmation yang memang nak buy sehingga sini. Sebab sini dah bagi tahu confirmation resistance ni, kalau buy mesti sampai resistance sini, confirm, sebab because of a second movement. Nampak? Ingat semalam kita ajar, ataupun dulu kita ajar sub. Okay, tanpa ini bukan resistance. Kena ada ini, baru ini ada resistance. Nampak? So saya TP betul-betul dekat sini, walaupun saya tahu mungkin dia nak pergi jauh lagi, tapi saya TP, easy TP, sentak, boom, sampai sini, tutup. So saya ambil simple TP guys, 40 pip, 35 pip, 50 pip saya ambil. Saya tak besar-besar H4 daily apa semua ni. Walaupun saya tahu dia boleh fly gila babi, tapi ambil masa 6 minggu, 6 hari apa semua. Saya tak nak bazir masa saya nak easy money. Saya tahu direction saya, senang je. Bila saya tahu direction dia nak naik, saya tunggulah cocok-cocok bodoh ni, dah break nanti esok, dah datang balik ambil sini, naik balik. Confirm. You percayalah. So korang kena faham mana nak exit yang cepat, supaya korang boleh dapat duit dengan cepat. Janganlah hold seminggu. Come on lah, korang dah tahu trend nak sampai sini. Ambil lah dulu hari ni kat sini, esok tu nunggu yang ni break pula, ambil. Lepas tu esok tu tunggu ni break pula, ambil lagi. Come on, baru lah duit korang boleh kembang laju. Faham? So itu sahajalah yang saya nak explain pada hari ini. Assalamualaikum. Very easy, dah mudahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.